untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya nampak TikTok PN. PN tu dah mula. Kan apa nama pertikaian nasional PN geng-geng kotor dan sengit ni dah start muncul balik setelah hilang sekian lama. Sekarang dia dah mula muncul balik di TikTok lah. Jadi saya dah nampak 2-3 video tu dah start naik balik. Dah start mempertikaikan, dah start balik, dah cerita. Adalah satu seorang minah ni, dia cakap apa lantik Nurul Izzah kenapa nak jadi ketua Sakau. Dia kata kenapa nak mengetuai Sakau. Untuk makluman siapa yang buat video tu, itu sebenarnya boleh kena dakwa sebagai fitnah tau. Itu boleh kena saman sebagai fitnah. So either you take that video down or we report you. Ada satu video minah ni. So perkataan itu seolah-olah kau menuduh bahawa Nurul Izzah ini adalah orang yang sakau. Kalau ya, sama ada kau turunkan video tu minta maaf, atau kita akan proceed untuk make sure satu tindakan diambil terhadap engkau. Ini bukan masalah free speech. Free speech tidak termasuk fitnah. Okay? Kalau anda ada bukti Nurul Izzah tu sakau, baik, nyatakan cepat. Kalau tidak, itu dikira sebagai fitnah dan anda tahu dosa sebagai seorang pefitnah, tak guna pakai tudung labuh tapi tak erti tentang dosa-dosa fitnah ni. Okay? Tudung itu tidak menjamin anda terkalis daripada dosa-dosa memfitnah. Sampaikan pada beliau itu. Okey, balik kepada cerita kita. So sekarang ini kita bercerita tentang malam ini akan ada perjumpaan tersebut, dan yang kita nampak buat kali pertamanya Anwar Ibrahim berbincang, dan perbincangan itu agak menarik sebenarnya. Kita akan tengok hala 7 negara tidak lama lagi, termasuk apa tuan-tuan? Termasuk berkenaan dengan bajet. Sebab bajet ini akan menentukan juga hala 7 negara ke mana kita pergi selepas ini. Yang tu bajet itu perlu untuk kita nak lihat. Dan sebab itulah perkara perbincangan ini sangat-sangat penting. Dalam masa sama juga kerajaan hari ini mengumumkan 5 orang yang telah dilantik untuk menasihati Anwar Ibrahim sebagai penasihat khas Menteri Keuangan, iaitu Hassan Marikan, salah seorang bekas I think pegawai tertinggi dalam Petronas. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan pelantikan penasihat Petronas Muhammad Hassan Marikan mengetuai badan khas kepada Menteri Keuangan. Anwar berkata kumpulan penasihat yang terdiri daripada golongan profesional serta pakar ekonomi bertanggungjawab bagi membantu menasihatinya selaku Menteri Keuangan. Dia berkata 4 lagi daripada badan khas itu ialah Pengurusi Eksekutif FVSP Sdn Bhd Ahmad Fuad Muhammad Ali, ini orang swasta lah. Pengurusi Ekonomi Universiti Sunway Profesor Dr. Yah Kim Lieng, Profesor Ekonomi Universiti Melaya Profesor Ulung Dr. Rajah Rasiah, dan Pengurusi Sawak Energi Berhad Abdul Hamid Sapawi. Anwar turut mengulangi pendiriannya bahawa anggota badan penasihat khas itu tidak akan menerima sebarang bayaran daripada kerajaan. Sekali lagi, Anwar menegaskan bahawa mereka ini tidak akan mendapat sebarang imbuhan atau bayaran atau emolument ataupun allowance dan sebagainya daripada kerajaan berkenaan dengan nasihat-nasihat mereka ini, kerana bagi saya salah satu perkara yang kalau dulu siapa yang rajin mengikuti Anwar Ibrahim sewaktu menyelesaikan kemelut ekonomi sewaktu Mahathir jadi Perdana Menteri, antara perkara pertama yang beliau lakukan adalah beliau banyak melakukan penjimatan. Siapa yang hidup zaman dia jadi TPM dulu dan Menteri Keuangan dulu tahulah macam mana Anwar buat. Now, kenapa perkara ini sangat penting tuan-tuan? Macam saya katalah, penasihat Anwar ni bukan Nurul Izzah seorang. Dia ada kepakaran dia dalam satu spesifik area. Dan saya lupa semalam tadi nak sebut. Spesifik area Nurul Izzah ni antara lain apa dia tuan-tuan? Sebab dia pernah jadi PAC. Dia pernah jadi PAC. Disebabkan dia pernah jadi PAC, maka salah satu bidang ataupun kepakaran ataupun tugas khas beliau adalah untuk apa tuan-tuan? Untuk nak menyiasat, mengenal pasti, going through kes-kes yang berlaku di dalam negara kita, skandal-skandal yang berlaku di dalam negara kita, terutama berkemungkinan, tapi saya tak pasti sama ada khas, terutama yang melibatkan skandal pembagian kontrak sewaktu COVID dahulu. Sewaktu COVID dahulu, itu antara perkara yang mana Nurul Izzah akan bertanggungjawab lah. Now, ada yang kata, bukan itu kerja KDN. Betul, itu kerja KDN, kerja SPRM. Tetapi di peringkat atasan, beliau bertanggungjawab melihat dokumen-dokumen, memberi to supply to the SPRM, untuk memberilah bahan-bahan yang sepatutnya kepada PDRM dan juga SPRM dan juga sewaktu dengannya. Jadi,
Kalau tak, Anwar yang kena buat kerja tu. Tetapi Anwar tak ada masa lah, of course. Sebagai Perdana Menteri, banyak lagi benda dia nak tengok. Kalau dia asyik tengok benda tu je, tak cukup masa dia. So, disebabkan kemahiran dia yang pernah duduk di dalam PAC, ada kemungkinan, I think I read somewhere, itu antara bidang tugas beliau. Jadi yang bertanya, alah, kenapa ambil masa yang lama sangat? Kalau ada bukti 300 juta tu dakwa lah. Macam juga saya kata dahulu, masa zaman kami bentangkan tentang Najib, benda yang sama UMNO cakap. Kalau ada bukti, dakwa lah. Kalau ada bukti, dakwa lah. Kalau ada bukti, dakwa lah. Dia kata macam tu kan. So, kita kata sabarlah. Nak pendakwaan. Saya interview dengan Datuk Bahri tu kan. Saya interview dengan bekas ketua SPRM yang menyiasat. Bukan ketua SPRM, dia ketua Biro Siasatan tu kan. Dia kata, it took them a few years sebelum dia orang datang dengan solid evidence untuk dakwa. Nak dakwa ni tuan-tuan, bukan benda yang mudah. Nak dakwa ni bukan benda yang mudah. Jadi, insyaAllah, pendakwaan itu akan berlaku kalau ada bukti, dan bab kata Anwar semalam, kalau tak ada rasuah, apa nak takut? Cuma ada yang mempertikaikan hari itu. Kalau macam tu, dakwa siasatlah sekali akaun PKR, akaun DIP. Saya kata memang akaun tu dah ada dekat ROS. Dan kalau korang ada akaun tersebut yang korang rasa menyeleweng dan sebagainya, maka bawa lah ke hadapan. Adalah seorang sokol YB ni, dia mempertikaikan, PKR tu belanja banyak juta lah, kami belanja 100 juta. Normal lah, dia kata nak pilihan raya. Okey, 100 juta 2020, 140 juta 2021, 2022 tak bentang lagi 2 tahun saja 200 juta. Ni saya nak bagi tahu. Secara puratanya, perbelanjaan PKR, kita bertanding 72 parlimen di PRU ini. Satu parlimen, PKR bertanding 50,000 sahaja dibagi. Saya dah calculate 72 parlimen, 3.2 juta or something like that. 3 juta lebih. Okeylah, katalah Tambun ada lebih sikit dia bagi dengan bendera, print semua. Kita tahu kalau perbelanjaan lebih kurang dalam 5 juta. Lebih kurang macam tu. 5 ke 7 juta perbelanjaan pilihan raya untuk PKR memang tak lari. Sewaktu pilihan raya. Bukan pilihan raya, setahun 7 juta. Masa pilihan raya, mungkin naik lah 14 juta. Ambillah 20 juta. 20 juta sama tak dengan 100 juta? Siapa kata 20 juta? Okey, kalau kau kata bukan 20 juta, kau bawa lah dokumen tersebut. Bawa dokumen tersebut, bentangkan, nyatakan berapa. Aku bawa dokumen korang, takkan aku nak bawa dokumen aku sendiri. Kau menuduh, engkau kena buktikan lah. Bawa lah dokumen itu, bentangkan. I might be wrong. Saya mungkin tersilap. Kan, saya mungkin tersilap. Okay, fine. Kalau saya tersilap, now you bawa lah. Kalau you menuduh, you kena buktikan. Bukan saya kena buktikan saya yang tak mencuri. You tuduh saya mencuri, saya kena bukan tugas saya membuktikan yang saya tidak mencuri. It's your job untuk membuktikan saya mencuri. Macam juga bila saya kata ada something wrong, something fishy, something smell not good, berbau hanyir. Apabila akaun PPBM 2 tahun ada hampir 300 juta, saya kemukakan dokumen. Nah, kalau anda rasa sesuatu berbau hanyir dengan akaun PKR, anda kemukakan dokumen. I mean, I might be wrong. Tak apalah, you all jawab saya punya dokumen, saya jawab anda punya dokumen. Vice versa. Itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Okay?